Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Apa Nuraini. khabar semua? Baik, amin. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Okay, alhamdulillah kita pagi ini pada pagi Selasa 6 September, insya-Allah kita sekali lagi telah diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu sembang subuh ini, dan insya-Allah kita akan berada bersama-sama para malaikat yang akan mendoakan keberkatan ilmu yang akan kita perolehi dalam majlis ini. Jadi sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, malah kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah diiringi dengan doa. Semoga pada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, tenangkan fikiran kita untuk menerima apa-apa saja ilmu yang akan dikongsikan sebentar nanti, insya-Allah. Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmati persembahan kami ini, ya Allah. Sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan ilmu-Mu. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, supaya dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga dan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Coach matron hebat kita, itu Coach Rita, yang akan berkongsi ilmu berkenaan dengan kenali sistem tubuh anda dari sudut sains. Dan insya-Allah kita sama-sama nantikan apa yang akan dikongsikan oleh Coach matron Rosita sebentar nanti. Jadi sebelum tu, seperti biasa, jom kita lakukan pernafasan Yuminda. Mudah-mudahan dengan oksigen yang masuk ke dalam badan kita, menyihatkan sel-sel kita, dan bila kita hembuskan nafas kita, kita mengeluarkan segala orang-orang negatif, sel-sel negatif yang berada dalam badan kita, dan insya-Allah kita akan menjadi lebih sihat dan ceria pada pagi ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita lakukan pernafasan Yuminda. Kita tarik nafas melalui hidung dan kita juga lepaskan nafas kita melalui hidung. Dan pastikan kaki kita berpijak pada lantai, insya-Allah. Dan pastikan juga kita berada dalam posisi yang tegak supaya oksigen yang masuk ke dalam badan kita mudah mengalir ke seluruh badan kita dan mengalir ke seluruh anggota kita dengan baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik nafas. Tahan. Hembus. Lagi sekali, tarik nafas. Tahan.
Hembus. Lagi sekali. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Allah kurniakan kesihatan yang baik dan kita dapat meneruskan kehidupan kita hari ini dengan lebih ceria dan sihat, insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan majlis ini, jom kita buka mikrofon masing-masing, buka video masing-masing. Jom kita sapa sahabat-sahabat di sebelah kita. Ya, Assalamualaikum Haji Akia. Assalamualaikum Ustazah Nordina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Asma. Assalamualaikum Kusnainin. Ina. Asma. Haja Rohana. Karima. Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria dan semua yang ada pagi ni. Amin. I love you Ceria Kak Asma all. pagi ini dengan bendera Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Allah ada. Ya, Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput founder dan mentor Akademi Darimas, Coach Puan Haji Akia untuk memulakan majlis. Silakan Haja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, okay, alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama lagi. Sebenarnya ni kena check dengan Rosita, tak masuk lagi. Okey, saya pun tak dapat nak menghubungi beliau ya. Yalah, kita pun tengah kesibukan sikit kan. Tolong find out. Okey, jadi seperti biasa setiap hari Selasa kalau boleh kita memang nak bawakan cerita-cerita yang berkaitan dengan kesihatan tubuh badan. Maknanya bila kita kata dalam hidup ni selalunya yang kita nak cari juga ialah apakah maksudnya total well-being, apakah kesihatan menyeluruh pada tubuh manusia. Jadi bila kita cerita hari-hari ini, cerita benda-benda yang pelbagai. Ya. Semalam pun kita cerita sebenarnya mendapatkan satu daripada dalaman iaitu melalui pernafasan. Kan? Dan kemudian kita dapat juga penemuan, saya nampak banyak penemuan-penemuan yang tanpa sedar dimiliki oleh mereka yang diizinkan untuk memiliki. Ya, macam semalam saya tengok Farah sebagai contoh. Pokoknya banyak cerita Farah dekat situ. Dan kalau tak terbongkar pun, tapi dengan adanya melalui pernafasan, hanya kita berbincang pasal itu, maka disisipkan ya, ataupun diilhamkan dengan lebih banyak lagi. Kerana Allah memang nak bagi apa pun kat kita, dia nak bagi apa saja yang kita fikirkan. Apa yang kita nak semua Allah nak bagi. Kan? Jadi kita kena sentiasa meletakkan keinginan, kehendak yang betul apa yang kita. Jangan besok dia dapat pula, dia ke minta ni, kan? Sebenarnya memang kita kena, dia selintas dalam jiwa lah. That's why sometimes untuk berniat ni careful, kena berhati-hati dalam masa kita, macam seolah rasanya macam tak, contohlah ya, rasanya macam tak, rasa macam tak, sekali pak masa tu hijab terbuka. Kau, kan? Sekali dapat, kalau dapat yang baik tak apa, tapi kalau masa kita bercakap tu dalam keadaan yang bukan yang baik, tapi kalau hijab terbuka juga kan nanti, jadi careful, sebab kadang-kadang kita tak perasan apa yang terlintas dalam pemikiran juga dia akan menjadi satu realiti. Kalau berimpian tu satu hal, berimpian dia nak buat dia punya tu pun saya nampak bersungguh-sungguh, dia akan jadi. Ya. Tapi ada orang, dia baru fikir pun dah jadi. Kan? Jadi kita tak tahu kita dalam kategori yang bagaimana. Kan? Jadi untuk itu selalulah kita kena careful dengan setiap langkah kita. Ya Wallahualam. Kadang-kadang dalam langkah yang perlu diatur ni pun kadang-kadang tersadung juga. Ya, tersadung, tertiarap juga. Kan? Sebab kita memang sentiasa dalam ujian dan cabaran. Ya, nothing is smooth. Hanya selalu berkeadaan mesti berkeadaan waras. Apakah kewarasan yang ada? Macam mana keseimbangan?
bagaimana kita nak kontrol, ya, maknanya nak kontrol anggota badan, nak kontrol perasaan, nak kontrol dalaman, nak kontrol yang luaran lagi berlaku macam-macam kan. Jadi but we got to be safe, kita kena selamat. Kita kena cari jalan bagaimana menyelamatkan situasi-situasi tertentu. Jadi menjaga kesihatan ini adalah satu yang perlu dicari. Dan kesihatan ni itu sebab dia kata orang yang beriman, orang yang menjaga kesihatan. Jadi kalau kita sayangkan tubuh badan kita, maka kita kena belajar tentang kesihatan itu. Jadi macam, that's why saya mengharap sangat bila kita ada orang yang faham tentang what should I say, tentang organ, tentang medicalnya, tentang apanya, kita ketengahkan. Tapi bukan kita kata nak pakar sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita ada guideline, ada satu garis panduan. Benda yang mana boleh, mana yang tidak boleh, kan? Tapi kalau misal kita nak menjadi seseorang yang berjaya, kita kena pilih satu dan kita jadikan diri kita mempunyai kepakaran tersebut. Jadi dalam membina kepakaran ni sebenarnya dia kena bina dulu ialah kemahiran. Apakah kemahiran? Macam selalu saya sebut sekarang ni, itu pun idea tu datang, disisipkan ilahi ilham kan. Rupanya memang betul kemahiran yang perlu kita garap ialah kemahiran mendengar. Sebab orang yang nak belajar ni dia tak boleh bercakap, dia kena dengar je dulu. Kan? Sambil dengar tu dia buat, dia berfikir. Tu kita belajar tentang otak gitu kan. Sebenarnya dia kena berfikir. Tu kadang-kadang dia jadi apa? Happy. Kalau happy, you akan rasa the whole body you best. But if you are not happy, Masya Allah, jantung kita jadi kelam kabut, kita rasa letih, kita panggil fatigue, kita letih yang kadang-kadang tak tahu kenapa kita letih. Kita letih, rupanya letih fikir benda yang tak sepatutnya dipikir. Contohlah kan. Jadi kena fikirkan yang baik-baik, maka akan datang yang baik-baik. Kan? Jadi macam sekarang ni bila kita berada setiap pagi, mungkin macam semalam kan. Semalam bila saya tengok ramai yang yalah, you are happy. Itu sebab bagus juga dengan si Fiza ni. Dalam keadaan berpam, dia buat satu benda yang agak happy lah. Kan? Betul tak semalam you all happy? Betul tak? Betul tak anda happy semalam dengan stylo tu? Saya bercakap dengan siapa ke? Termute ke? Are you happy semalam? Ya, happy Mami. Banyak dapat info. Siapa tu? Roslina Ya, Mami. Dengan suara dia boleh agak dah tu Roslina. Okey, apa yang membuatkan Roslina rasa happy sangat semalam? Sebab benda dia banyak sangat bagi kita, dia sharing tu banyak buka minda kita lah. Banyak buka minda kita selama ni benda yang kita tak tahu, kita tahu. Jadi banyak menunjukkan ke arah positif. Matlamat kita tu nak dituju tu lebih cerah lah. Tu yang saya nampak lah. Nampak sempoi je kan? Ya, betul. Maknanya bercerita tu biasa je. Tapi dari yang biasa tu, zap dia masuk kat kita punya pemikiran. Kan? Ya, betul. Zap dia masuk dekat kita punya hati. Kan? Dan betul. Masa itu apa berlaku? Dia panggil aha moment. Dia panggil tiba-tiba kita macam tu kita terfikir. Kita betul. dengan ilmu tu secara tidak langsung kita ada aha moment. Jadi itu sebab masa kita belajar, kalau kita belajar ni, tiba-tiba katalah orang yang bercerita sekali kita zap, kita terfikir nama seseorang, dia panggil aha moment tu. Zap dia bagi, dia macam selintas je, kena jumpa orang ni. Cepat-cepat tulis tau nama tu. Ya, betul. Kan? Dia datang dalam sekelip mata, kalau tak tulis, lepas tu fikir lagi sesaat lagi, tadi aku fikir siapa? Dia macam tu. Dia akan jadi macam tu. Terus hilang. Ya, betul. Itu sebab dalam kita belajar ni, so mengapa kita pay attention. Mengapa kita letakkan tumpuan. Terutama kalau ilmiah yang betul-betul memerlukan sedikit penumpuan. Kalau orang buat cerita pun, kalau kadang-kadang orang tengah bercerita, kadang-kadang, itu sebab saya selalu bawa satu kecil. Dia kata macam ni, kan saya memang ada satu kecil dalam beg. Kadang-kadang macam tu saya akan tulis. Masa driving, tengah lalu, macam katakan saya bawa kereta, kalau saya lalu satu tempat, katalah saya dah lalu bangunan, katakan SME Bank. Kan? Bila lalu je kat bangunan tu, saya fikir, dalam ni ada adik aku lah, dalam ni ada orang, cepat-cepat tulis. SME, nama ni. Apa tu? Okey, teruskan perjalanan.
Kan? Kemudian tu nanti bila kita dah duduk, dah tenang-tenang tu, bila kita buka masa yang rupanya a split second tu, yang terlintas yang sekejap tu, itu powerful tu. Jangan miss it, right? Catat dia, catat. Maknanya kadang-kadang kita kan semacam tiba-tiba teringat orang ni. Dia bukan tiba-tiba tu. Ada benda yang disisipkan dalam pemikiran. Cepat-cepat tulis. Tapi benda Ya, ni selalu betul. berlaku pula yang tak best ni waktu nak solat kan. Sudah share Masa betul. kita, masa kita solat datang bertalu-talu kan. Right? Jadi bila habis je solat elok pula dia lupa kan. Betul. So that's a very good Roslina, because Roslina pun nampaknya mula melangkah dengan baik dengan ilmu yang ada. Okay. InsyaAllah. Ya, baik. Sekarang dah melakukan banyak terapis ya. Dah banyak dah Mami. Cuma belum finalize dokumen tu belum siap lagi. Hampir cukup 20 orang lah. So Roslina bersedia untuk berhijrah? InsyaAllah Mami. I'll follow. No worry. I follow ya, right? You, actually yang anda ikut ialah kerana anda faham tentang meaning and purpose, kerana anda faham tentang hala tuju. Jadi maksud dan tujuan. Anda faham tentang maksud dan tujuan. Sebab soalan kita ataupun persoalan yang kita selalu sebut ialah siapa kita. Right? Ke mana kita? Nak bawa apa? Kat situ 3 tu pun dah cukup memberikan kita satu ingatan. Memberikan kita satu tindakan-tindakan yang perlu berlaku. Right? Yeah, That's very good. Okay, siapa lagi nak share sebentar dengan tunggu ni? Ani apa cerita dengan Rosita? Okay, ada siapa-siapa lagi nak kongsi tentang semalam? Apa yang anda belajar tentang semalam? Tak buka gambar pun tak apalah. Cakap je. Apa yang anda boleh belajar semalam? Assalamualaikum Aja. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Alhamdulillah. Tapi semalam saya tak dapat mengikuti kelas tu sampai akhir sebab saya ada anak saudara, anak buah saya yang tak berapa nak sihat. Alhamdulillah, tapi sepanjang saya mengikuti apa yang si Pupiza buat kan, yang ajar kat kita orang. Alhamdulillah sangat Allah bagi kita sampai ke usia ini kan. Kita sebaya, kita serupa lebih kurang. Memang sangat-sangat saya mengikuti dari base yang kedua kan. Nah, sampai ke hari ini insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita sama. Memang jauh sangat beza. Saya dari saya yang tak berapa. Saya sebagai anak sulung dalam keluarga saya dan kami anak peroka, kami bukan keluarga yang kalau Hajah kata apa orang tua Hajah Allahyarham ayahanda Hajah begitu ialah maknanya dia bekerja dekat kawasan bandar kan, macam duduk kat kawasan bandar. Kita memang, dan saya cuma Allah bagi peluang sampai menuntut ilmu, yang kata menuntut ilmu hingga akhir hayat, insya-Allah apa yang kita tahu. Tapi saya berpeluang belajar sekolah, sekat sekolah jam 4, sekolah rendah jam 4 kan. Tapi sekolah agama pun dia jam 5 Johor dia ada sekolah agama. Alhamdulillah kami tapi alhamdulillah di situ mungkin kami dibesarkan dalam tahun, lain cerita keluarga lah aja sikit kan. Dalam tahun 68 dari daerah Batu Pahat kami berpindah ke Pelda Sungai Sayung Kulai. 68 tu kami membesar dengan remaja saya di Pelda lah. Kami tahulah macam mana anak Pelda yang kami rasai, alami. Sebab saya adik-beradik pun ramai. Alhamdulillah Allah izinkan sepanjang sampai ke usia inilah saya bertemu jodoh. Mula-mula pun jodoh saya pertama pada tahun 82. Tapi ada hikmah kat situ. Tak panjang. Lepas tu saya bernikah pula dengan suami saya yang sekarang ni dalam tahun 86. Dan Allah pinjamkan saya seorang putera. Alhamdulillah.
Muhammad Hafiz Abdul Rahim. Hari ini pun dia lahir tahun 87, dia berusia 35 ke 36 lah. Dan Allah menyanyikan saya juga seorang cucu setakat ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan zuriat kami tu jadi apa yang yalah macam cucu aja, amin. Kita sembang gembira. Alhamdulillah memang saya berpeluang, tapi saya merasa itu semua sepanjang saya belajar dengan psikopiza, yang ilmu yang saya dapat lah sepanjang ini. So, memang saya amat-amat bersyukur. Mungkin kami ada peluang sebab saya dari bila saya dapat suami yang nikah pada tahun 86, dia kerja di kawasan kilang Yus kat bandar lah kan. Tiga ni. Jadi orang Bandar Raya Johor Bahru lah kononnya. Dan kami pun ada mengikuti apa program-program kesempatan pembangunan wanita negeri Johor apa semua sebab kira kami di kalangan keluarga-keluarga yang ni lah yang tak berapa ni. Lepas tu tapi saya berpeluang. Saya memang tak pandai ni tapi bab masak memang saya kurang, tapi untuk keluarga lepaslah kata orang kan. Tapi bila saya minat satunya bila bab rawat urutan, saya memang minat kat situ. Dari tahun anak saya 6 tahun, dia saya masukkan dia tasjid Abim yang masa kat bandar tu kat Johor Bahru. Tahun 2000 dia nerima sijil dia pada 6 tahun tu. Baru tu lah kita, ialah kampung, jangan jumpa benda-benda gitu kan. Tapi saya memang suami saya bekerja kilang, ada rezeki. Saya beli buku urutan. Urutan dari Cina dialih bahasa ke Indon dan saya beli buku tu 3 set aja. Memang dari situ saya belajar tengok dan mak saya memang alhamdulillah memang tukang urut sebab macam dia ada keturunan dia lah. Tapi saya memang belajar. Tapi saya tahu saya memang tak mampu nak bekerja yang masak-masak bagai kan nak pakai income kan. Jadi saya memang belajar dari situ tentang urutan, tentang tawatan dan kita belajar kat situ. Lepas tu bila saya dapat peluang, suami saya umur 50 kan dapat APF, dia yang pertama umur 50. Saya belajar dengan anak Melayu pertama Dr. Hafizah. Dr. Hafizah tu anak Melayu pertama aromaterapi. Saya belajar kat Johor, saya bayar 700 dan beli barang bagai 2000. Tapi amalkan juga gitu, tapi lepas tu saya banyak peluang dapat belajar kat bandar tu. Sebab kita bercampur masyarakat kan. Alhamdulillah saya dapat peluang, tapi bila yang pertama kali saya ada tali pengajar yang tahun 2019 yang pasal anti stress tu. Alhamdulillah Ajah pun cakap, saya kata gini-gini kan, ada pencakap Asmah minta dengan yang atas Asmah. Betul lah Ajah cakap tu kan. Alhamdulillah. Sebab kita ramai sahabat dan syukur sangat-sangat saya dapat masuk dalam akademi Jarimas ni walaupun saya belum lagi ni. InsyaAllah apapun saya banyak dapat ilmu dan saya dapat pertama pernafasan lah saya dapat gunakan sebab mungkin saya pun masuk juga yang lain-lain tapi kan terserah dia orang ajar gini duduk macam pengantin, relax kan, tarik nafas, tahan dan hembuskan kat mulut. Yang kebanyakan lah saya pun masuk AIM, saya pun belajar juga benda-benda tu. Tapi bila kita belajar dengan sepuh memang kita jauh beza. Tapi yang 3 bulan pertama macam angin lalu. Tapi bila seterusnya insya-Allah kita akan benda-benda ni yang saya nampak pada diri saya lah pertama. Kesabaran, mungkin kita dah makin usia dengan bercakap pun yalah dengan kawan-kawan. Tapi saya kalau sahabat-sahabat saya, teman-teman saya kat tempat saya ni, Dr. Noor dah masuk tempat saya hari tu, dia ada program dia kan. Saya tahu dia memang kami kat sini saya kira up lah. Dia orang bawa-bawa AJK semua memang adik-adik saya. Itu aja. Saya sangat-sangat bersyukur dengan Allah pimpinan saya sampai ke hari ini. Amin ya Allah. Yang tak mungkin insya-Allah kalau diizinkan bulan 10 ni umur saya yang ke-68. Insya-Allah. Ya. Okey. Puan Asmah kita boleh tengok gambar you? Boleh buka kamera? Kejap. Lagi saya dah pakai tudung tapi saya sibuk kat dapur. Tadi dia dah pakai tudung Merdeka. Kan? Merdeka. Okey.
sebenarnya apa yang saya nampak ya, macam Wan Asmah ni sebenarnya I think dia mula mengenali saya dalam satu kesamaan ikhtiar kan, saya banyak bergerak masa tu. Dan bila telefon saya tu memanglah masa tu kita tak kenal, tapi saya nampak kesungguhan, keinginan dia. Dia ikut kan, dan sekarang ni dengan ada ilmu. Jadi dengan ada ilmu, dengan dah macam seolah rasa macam nampak tak? Maknanya saya mula-mula pun tak kita bercakap melalui telefon je, tak jumpa, pernah tengok kan. Tapi nampak semangat dia macam membara tau. Saya tertanya-tanya, siapa ke wanita ini? Kan? Kemudian tu bila beliau kata saya sebenarnya sama dengan Puan Hajah, sama usia dia kan. Dan sekarang ni kita direzekikan berada dalam Akademi Jari Emas dan belajar banyak. Jadi saya rasakan Kak Asmah pula. Aduh. Akak dah kata pun Kak Long, panggil Kak Long. Ajar Kak Long. Jangan Kak Long. Sudah. Alright. Kak Long sekarang, Kak Long sekarang berada di puncak. Kak Long sedang berada bersama mereka-mereka yang sedang bergerak. Amin, Dan amin. kali ini Kak Long kena belajar bagaimana sistemizekan, bagaimana meletakkan jangka waktu. Dalam masa 3 bulan aku nak jadi apa dengan ilmu yang ada ni? Dalam masa 6 bulan nak jadi apa? Ya, dan seterusnya. Jadi bila kita berjaya, ya, sebenarnya kita mencipta nama. Ya, kita mencipta nama dan akan menjadi ikutan. Ya, maknanya orang akan ikut, orang akan ikut Kak Long. Kan? Jadi kita sekarang ni saya risau kalau banyak-banyak ikut, lepas tu tak tahu ujung pangkalnya apa. Nak jadi apa, nak bawa apa kan. Jadi kena adakan sesuatu yang dipanggil perancangan, dirancang, nak buat apa, nak jadi apa. Kan? Itu sebab bila kita akan adakan pada 16 hari bulan nanti, ialah perhimpunan yang pertama kepada mereka yang betul-betul nak bergerak, nak tahu cara bagaimana nak dapat dalam jangka waktu tertentu. Apa yang saya buat ni dia bukan tiba-tiba ya, sebab saya tahu anda telah pun diberi segala ilmu dah. Hanya sekarang nak letakkan dalam bentuk action. How to put into action. Ilmu dah ada, tapi actionnya apa? Kan? Pernafasan dah tahu, dah banyak orang, berapa ramai yang kita ajar orang bernafas. Kalau kita kata kesihatan tu bagus, yang kita makan ialah gamat, berapa botol gamat yang kita boleh bercerita untuk dimiliki oleh masyarakat ramai. Nampak tak? This is something yang boleh dikira, kena dikira, barulah kita tahu kan. Dalam barulah kita kira jadi ke tidak kan. Kita tahu ikut tak jadi. Karakter tukar dah. Kan? Tetapi karakter tukar tu untuk jadi apa? Tapi pertama saja saya nak cakap, pertama sangat saya syukur sangat saya dapat berjumpa Adinda Haja Rohana. Dia yang mengenali saya dari A sampai hari ini. Dia mengenali saya benar-benar. Lepas tu dia memang mula-mula yang saya jadi itu, saya memang guna ambil skincare je lah. Tapi dia kata, Kak, ambillah jeli gamat, dia kata. Lepas tu bila tahun 2021 yang kita buat promosi yang untuk anti stress kan, saya memang mula beli dan dari situ pun saya makan aja sebotol, naik ke 2 botol. Adik saya dia dah bercakap yang adalah yang sekarang ada kat Salam, dia kata, Long, cara betulan masa tu mak saya tengah keadaan kesihatan dia terganggu kan, kaki dia sakit. Dia kata, Long, muka kau berubah dah, Long. Dia kata, cerah. Sebab ialah kita dengan apa-apalah bagai muka kan. Lepas tu dia kata, Alhamdulillah. Dari situ saya hari ni baru berani nak tengok muka saya kat cermin ataupun dekat ni. Nampak tu. Dah mula mencintai diri. Ya. Bila kita mengenal siapa kita mengenali diri kita dan kita tahu kita dan kita sahaja ya yang akan pergi ke sana dan ke sini, dan kita jugalah yang menempatkan diri kita ke mana kita nak pergi, right? Jadi sekarang ada rasa berani. Jangan simpan keberanian tersebut, segera sebarkan. Kita tak hidup tak lama lagi dah ni. Terus sebarkan ya. Datangkan anak-anak muda, datangkan mereka-mereka yang memerlukan. Jadi sekarang yang kita buat ialah bertindak. Kan? Ini fasa adalah fasa bertindak. Amin, amin. Ke merdeka kepada Hari Malaysia, Masya Allah. Masuk pada Hari Malaysia pada 16 hari bulan ya,
kita ada memang satu program satu hari kepada sesiapa saja yang nak bermula dengan secara bijak. Kan? Semua orang boleh bermula, tapi bermula dengan bijak maknanya kalau kita kata okey ni kerja ni, ini produknya, ni orangnya, inilah jangkaan ya, kejayaan yang boleh dicipta. So kita sekarang kita nak apa, buatkan macam mana kejayaan itu boleh dimiliki. Ya. Jadi saya tahu Kak Long ya, apa pun yang kita buat sekarang ni bila kita dah niatkan kerana Allah tadi tu, insya-Allah itu dah ada pahala dah. Amin. Dapat pahala dah. Tapi kalau buat pula dengan orang-orang lain pula, orang itu gembira dan ramai orang-orang yang Kak Long kenal dan mereka juga akan merasa bahagia melihat wajah mereka. Wah kan? Maknanya satu transformasi. Mungkin Kak Long telah berjaya melakukan satu transformasi kepada orang lain. Jadi orang tu rasa gembira. Ya. Amin. Masa orang tu gembira tu Kak Long, Allah akan gembira dengan kita. Tugas kita ialah mengembirakan orang dengan benda yang betul. So saya nak gunakan luaskan kuasamu Johor, negeri Johor. Gamat. Amin. Kan? Jadi pada awal nanti ambillah saya beberapa botol. Jangan ambil satu botol kan? Nak mula bisnes mungkin 30 botol yang pertama. Ya, ada 30 botol maknanya setiap hari satu botol. Because dia mesti istiqamah. InsyaAllah, insyaAllah. Katakan Kak Long ambil 30 botol, lepas tu ada 5 orang dalam kumpulan ambil 30 botol. Sebab kita sekarang ni yang cukup yang kita takut ialah selalu kita rasa ilmu kita ada tapi kita tak pergi buat. Bila kita tak pergi buat, rugi. Kan? Rugi. Jangan buang masa sebab kita kena bertindak. Tapi dalam bertindak ni pun juga dia mesti ada the milestone atau perbatuan. Kalau macam katakan saya nak balik Melaka, saya kena tahu berapakah masa yang saya ambil dalam perjalanan saya balik Melaka. Amin. Sekarang ni waste kan, boleh pakai waste kan. Kadang-kadang pelik tak sampai 1 jam. Tapi kadang-kadang 2 jam. Kalau 2 jam mengapa dia lambat? Kena check mengapa dia lambat. Lepas tu kalau misal katakan dalam masa yang jangka waktu yang betul, okey 1 jam. Right? So, dalam 1 jam tu berapa tol yang kita jumpa? Kan? Ya. Tapi kalau kita tak pergi Melaka, kita asyik-asyik lalu tol, maknanya sampai Seremban masuk Bandar Seremban pula, keluar balik. Lepas tu sampai kat Long Gajah masuk, keluar balik. Itu banyak tol dah tu. Sedangkan tolnya hanya Sungai Besi dan tol air keruh. Ya betul. Benar. This is perancangan. Kita rasa macam kita tahu, tetapi bila kita tidak ada perancangan, kita akan sesat barat. Jadi kita kena tahu juga berapa tol yang kita bayar. Berapa minyak kita. Right? Jadi bila kita berjalan tadi, kita dah ada satu perancangan. Kemudian tu kita akan sampai ke matlamat. Jadi yang kita cari ujungnya ialah the outcome atau dipanggil matlamat. Apakah matlamat itu boleh atau tidak. Right? Jadi bagus ya Kak Long ya, dalam daripada masa pandemik pun saya perasan dalam kita Zoom ya. Masa itu kita buat Zoom tu. Tapi Kak Long untung sebab dapat ajar rohana, sabar kan. Sabar. Adik tu biasa. Ni Dr. Noh nak bercakap tu. Okey Dr. Noh, sila Dr. Noh. Dr. Noh, bila nak bagi Rosita cakap? Dr. Noh. Dr. Noh. Sekejap aja, sekejap. Saya ni okey sebenarnya sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ni sedang bersiap-siap nak pergi ke Senawang. Amin. Nak apa ni? Nak bantu Cikgu Ella. Ya. Cikgu Ella ada program di Senawang. Okey, apa yang saya nak kongsi? Kak Asmah ni kan, Kak Long ni memang semangat dia sangat kuat lah. Kan kalau ada apa-apa dia akan call saya. Dia minta bantuan itu ini kan. Dan dia cuba usahakan lah. Dia cuba usahakan apa yang dia nak macam itulah kan. Dan saya cuba bantu mana yang saya mampu. Dan yang tu yang hari tu bila dia nak buat program di mana ni? Di tempat dia, saya cuba datanglah untuk bantu.
Kan. Kak Long ni satu lagi. Dia sebenarnya banyak banyak orang sebenarnya Mami. Banyak orang yang boleh, cuma mungkin dari segi pendekatan lah. Tu yang Kak Long kena belajar macam Mami cakap tadi lah. Yang tu yang kena belajar. Dia ada ilmu sebab dia memang rajin belajar. Kan rajin dengar perkongsian demi perkongsian. Macam tu. Tapi dari segi pelaksanaan tu mungkin yang itu yang Kak Long kena belajar lagi lah. Kita kena bantu dia kat sini. Macam mana dia nak menyantuni orang-orang yang ada power. Tu sebab tu saya kata nak pegang orang yang ada power Kak Long. Kak Long ada matahari tu contohnya kan. Orang Felda, pegawai dia. Sebab dia ada bersama-sama tu yang bila kami santuni, Cikgu Ella buat dia stress kat dia. Dia sangat bahagia. Dan insya-Allah dia akan join kita. Jadi saya beritahu dengan Kak Long kena pegang yang besar-besar tu. Kan? Lepas kalau AIM, siapa yang AIM yang dia punya power dia? Dan kalau Kak Long tak erti nak cakap macam mana, beritahu kita, tolong nak contact dia dan kita yang akan terangkan apa program-program kita selanjutnya. Macam itulah. Itu antara perkara yang Kak Long kena belajar. Cakap macam tu dekat Kak Long. Saya nampak Kak Long kita ni dia macam Cik Mi lah. Apa yang saya pun macam tu lah. Dia banyak pop kan. Jadi kita ni Dr. Noh, Hajar Rohana, kita yang kena pandai dengar dan kita kena pandai ambil keyword. Sebab saya nak This is the support system. Jadi tumpuan kepada Kak Long hari ni. Tak apa, nanti kita ada sesi-sesi seperti ini. Kita ada sesi seperti ini. Bagaimana sebenarnya semangat dia memang kuat. Kuat. Hanya pandemik kita ada batasan sedikit untuk bergerak. Jadi dia dilahirkan dalam masa pandemik. Kita juga sendiri nak berubah ke arah kecekapan itu mengambil masa. Jadi sebenarnya bila membimbing seseorang itu, saya tak pernah tinggalkan mereka. Mereka akan pergi sendiri dan mereka akan patah balik. Saya nampak daripada pengalaman 20 lebih tahun, kita selalunya kita diajar daripada mula-mula dulu, jangan tinggalkan sesiapa. Kita tak pernah tinggal, kita tetap ada di sini. Makanya mereka pergi dan mereka datang. Dan saya nampak proses itu. Itu sebab nak marah tapi kena sabar. Terima kasih Hajar Rohana. Tak berbaloi, tak sabar nak. Nanti kerut kita berkerut nanti. Cepat tu. Okey, jangan risau. Program kita bersama dengan Tok Abah nanti ialah Tindak Jaya. Maknanya semua yang dah belajar ni kita nak bertindak sampai jaya. Jadi bila kita datang pada 2 hari bulan, kita saya sebenarnya kan menggelabah jugalah bila 1 hari bulan Dewan, kita nak Dewan tu penuh pula. Apa tu kata 2 hari bulan yang ada. Lepas tu Tok Abah kita ni pula rupanya dia ada hari-hari dia. Hari Ahad dia adalah hari keluarga dia. Ya. Jadi PA dia kata tak boleh. Tapi semalam saya kata mana kan tak boleh. Kan mesti boleh je. Zap saya hantar WhatsApp. Kemudian beliau jawab. Masya Allah. Ya. Ini semua mungkin doa-doa anda semua ya boleh memudahkan. Tapi kita tak sampai 1000 orang. Kita hanya 500 sebab Dewan itu muat 500. Siapa cepat dia dapat. Okay? Kita akan bagi information seberapa segera. Memang dalam hari ini pun saya akan tengok tempatnya. Jadi tajuk Mami satu lagi ialah datang kosong. Datang kosong balik berisi. Bersama dengan pakar motivasi Malaysia. Best tak? Best ke best? Datang kosong balik berisi bersama pakar motivasi Malaysia. Kalau anda dapat duduk semeja dengan dia, dengar beliau bercakap, Masya Allah, rasa macam janganlah terjadi apa-apa kat orang tua ni kan. Ya, sebab ilmu dia begitu banyak yang belum lagi sampai kepada kita. Ya. Jadi terima kasih, saya dengar Ita dah masuk. Boleh Ita, mana Ita? Rosita. Ita ada kata? Ada. Kau ni Ita. Apa tajuk kita hari ni?
Okey, assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit gangguan di pagi hari. Suara pun tak apa-apa nak rock, suara rock. Okey. Hari ni kita akan cerita tentang kita punya sambungan daripada hari tu, otak. Jadi bila otak kita, kalau otak saja dia ialah cranial jadi kita nak cerita pasal tulang. Tulang belakang itu penting. Tak ada tulang belakang jadi sotong lah kita kan. Okey. Boleh kita mulakan dengan slide lah ya. Okey, ni bolehlah tunjuk terus slide tu. Okey. Jadi dia dipanggil saraf tunjang saraf tunjang atau bahasa medicalnya spine lah. Ya, bahasa orang putih spine. Ini sangat penting ya. So teruslah ni. Okey, ini adalah saraf tunjang kita. Kalau kita tengok dia adalah sambungan daripada kepala kita daripada belakang kita boleh tengok sebab tulang saraf tunjang ni berada di belakang, bukan di depan pula kan. Jadi dia adalah banyak di belakang ini dia ada setiap tulang ini ada dia punya fungsi dia lah. Sebab apa dia melibatkan saraf. Ya, macam contoh yang di atas sekali ni di bahagian belakang kita itu adalah untuk mata. Kemudian terus lagi ke bawah ni dipanggil cervical kan. Cervical tu untuk kita punya untuk masa kita mengeluarkan air mata ya, untuk hidung kan. Dan seteruslah sampai ke bawah. So okey, terusnya ni. Okey, sebenarnya macam saya kata tadi, otak dan sistem saraf ni memang ada kaitan. Ya, jadi fungsi saraf tunjang ialah menghubungkan otak ke seluruh badan manusia dan sebagai pusat tindakan pantulan. Jadi saraf tu sendiri ada banyak di belakang. Ya, dia akan melibatkan seluruh badan dan juga otak kita. Okey. Terusnya. Okey, next ni. Okey. Jadi Rajal dengan tu. Kamu. Aku pun tak banyak tu, ada berapa je. Patut saraf order hari tunjang tu ni tu. kenapa pelindungan saraf tunjang sangat penting bagi kita ya? Sebab saraf tunjang ni sebenarnya dia atau dipanggil spinal cord ni merupakan saraf paling besar dalam tubuh manusia. Ya, saraf paling besar. Yang saraf sikit-sikit tu macam hujung jari, itu saraf kecil. Tapi dia adalah datangnya daripada saraf tunjang tu tadi. Jadi daripada yang besar terus ke yang kecil-kecil ke seluruh badan. Saraf ini bermula daripada otak. Itu saya kata tadi, yang disambungkan oleh medulla oblongata. Okey, mana hilang slide? Okey, jadi bila kita punya ada medulla oblongata tu ialah daripada kepala tadi dia akan sambung ke spine. Itu dipanggil medulla oblongata ya. Macam minggu lepas saya dah bagi tentang otak kan. Slide dia tak ada yang ni. Okey, jadi bila kita tengok dia daripada oblongata tu dia memanjang menyusuri dalam tulang belakang tu. Tulang belakang tu dipanggil setiap ruas tu dipanggil vertebra ya. Dan seterusnya bercabanglah saraf tu tadi ya, mengikut arah organ-organ tubuh ya. Nanti saya tunjukkan gambar ya. Jadi fungsi saraf tunjang ini adalah membawa mesej daripada otak kita ke anggota tubuh badan kita. Jadi sebarang pergerakan, fungsi organ, deria rasa dan sebagainya. Jadi kecederaan pada saraf tunjang boleh menyebabkan penyakit lumpuh.
Ini kita tahu, tak naklah kan, kalau boleh nak elakkan organ tidak dapat berfungsi dengan sempurna bila dah saraf tu bermasalah dia organ-organ kita tak boleh pergerakan kita terhad Memandangkan saraf ini penting bagi manusia, maka sebab itulah dia dilindungi oleh 33 ruas tulang belakang, iaitu yang dipanggil vertebra. Dia macam dikelilingi je lah, tengah-tengah tu kita punya saraf. Okay, so tak apa, next ni. Next ialah gambar ini, di mana saya ingin menunjukkan bahawa bila kita tengok yang bahagian atas sekali, kalau di tengkuk ni dipanggil cervical, iaitu C, iaitu cervical. Jadi cervical ni selalunya apa dia ada C1 hingga C7 nampak tengkuk kita ni pendek je kan, tetapi ada 7 tulang. 7 tulang, cervical dipanggil. Jadi dia boleh melibatkan kadang-kadang menyebabkan kita sakit kepala saraf tu tengkuk bahu kita tu semua tu dia saraf itu bercabang kepada bahu, kepada tangan kepada itu adalah yang untuk cervical. Jadi kalau boleh tengok di sini boleh rujuklah. Jadi bila kita tengok kalau macam cervical 4 C4 maknanya untuk thyroid kan. Dan C3 ni untuk diaphragm, bila kita nak bernafas dia menggunakan C3. Dia saraf tu akan pergi ke daripada C3 tu pergi ke diaphragm. Itu saraf dia kalau boleh tengok. Okey. Lepas tu kita ada juga T iaitu thoracic. Thoracic iaitu daripada selepas C7 dia ada T1 sampai ke T10 T12. Jadi setiap ruas tu ada dia punya fungsi dia. Dia ada bahagian atas thoracic, di bahagian tengah dan di bahagian bawah sikitlah. Jadi thoracic ni juga T ni thoracic so saraf-saraf tu akan pergi ke organ-organ kita. Contoh T1, T2 dia adalah yang menyebab untuk jantung kita. Kalau T3 adalah untuk paru-paru kita. Nampak? T4 adalah untuk kita punya kita punya perut, dan seterusnya lah pankreas itu lagi satu macam spleen untuk hati T8 macam itulah. Jadi bila di sini bila merawat terutamanya kalau yang belajar saraf dia tahulah macam mana nak tekan kan. Tetapi kalau kita belajar urutan mungkin belajar daripada kita punya coach Suraya macam tu, dia akan menunjukkan di mana cara nak urutan tu kan, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kalau sakit di bahagian macam di bahagian tangan, dekat mana nak tekan, nak urut lebih kan, fokus kepada poin-poin tu. Okey, saya rasa sama je, sebab kalau urutan ni kita lebih tekan kepada urat saraf urat salur darah dan saraf. Okey, seterusnya kita ada lumbar lumbar L dia ada L1 sampai L5. Jadi ini penting kebanyakan orang problem dekat lumbar ni. Di mana selalu sakit pinggang, sakit pinggul, sakit kaki, sakit lutut. Jadi macam kalau kita tengok kebanyakan hari ini orang yang sakit lutut sebenarnya bermasalah di lumbar 4 lumbar 3 itu adalah orang yang masalah sakit lutut. Jadi sebenarnya bila tekanan atau urutan di belakang itu telah boleh cover semua masalah sebenarnya di tubuh badan kita. Okey, kemudian di tongking tu sebelum tongking kita ada sacrum. Sacrum, lepas tu baru coccyx. Coccyx ni kalau kita panggil sulbi jadi dia ini walaupun dia kecil, nampak ada gambar raja yang di bawah sekali tu, walaupun dia kecil tetapi dia sangat keras dan dia sebagai paksi untuk menstabilkan semua tulang belakang tadi. Jadi sebab itu kalau
bahaya kalau terjatuh, terduduk, itu koksik tu sangat, tetapi dia banyak dia punya sebab dia keras, jadi dia sangat apa orang kata kuat sebenarnya walaupun dia kecil. Sebab pengalaman saya sendiri saya pernah jatuh di bilik air, terduduk. Bayangkan koksik jatuh macam tu kan. Oh, sangat sakit sebab urat saraf paling banyak dekat situlah. Ya, berbulan juga saya sakit. Apa yang terjadi selepas jatuh, pergi kenduri kahwin, ambil perjalanan masa selama 2 jam. Duduk dalam kereta husband yang drive, tetapi bila ada pressure dekat situ menyebabkan dah sakit. Bila tekanan ada dekat situ, walaupun duduk sengit sekiri, sengit ke kanan, tetapi 2 jam itu menyebabkan saya sangat rasa sakit. Kemudian saya minggu depan seminggu ke conference, duduk dalam conference, duduk atas kerusi kan, lagi sakit. Jadi sangat-sangat bila sakit tu rasa nak nangis lah kan. Jadi terpaksa makan ubat tahan sakit masa tu. Tetapi bila dah X-ray memang alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi apa yang saya bagi tips sesiapa yang ada sakit di bahagian toksik tu, beli sahaja tiub tiub Vespa. Tiub Vespa dalam tu kan. Dia punya tu letak angin, duduk atas tu. Saya beli 2, satu letak kat office dulu, satu letak dekat rumah. Sebab kalau kita pakai pelampung biasa dia lembik, tak boleh. Tambah macam untuk saya ni biasalah kan. Jadi dia nak pressure, tak ada pressure lah di tengah-tengah tu. Jadi itu tips lah sesiapa yang ada jatuh koksik tetapi make sure bila X-ray tak ada apa-apa. Kalau sebab dia ingat dia adalah paksi untuk seluruh tulang-tulang daripada bawah ke atas dan saraf-saraf lainnya untuk diberi sokongan, support. Kalau tidak payahlah jadi jaga koksik kalau masuk bilik air tu, jaga-jaga jangan jatuh. Setengah orang jatuh because of kalau berusia warga emas selalunya tulang pinggul kan, tetapi koksik kira sangat-sangat kena jaga. Ingat dia adalah paksi. Okey. So itu di antara tulang-tulang yang ini boleh bacalah nanti kan apa dia punya apa tu hubung kait dia okey, next ni. Okey. Saraf ini dulu saya pernah kata ia dibagi kepada 2, iaitu saraf cranial ialah di kepala dan saraf yang kita tengah cerita inilah saraf tulang belakang di mana saraf belakang berkembang daripada koda tulang belakang tu tadi tulang-tulang belakang tu. Okey. So next. Okey, yang inilah saraf cranial ialah yang otak tadi yang minggu lepas saya pernah cerita tentang apakah fungsi-fungsi dia di sini. Dia boleh melibatkan ini ada banyak melibatkan kita punya organ-organ mata macam tu kan. Itu penting. Kita punya apa tu kita punya usus juga kan banyak di sini. Okey. Lepas tu kedua kita ada saraf periferal. Periferal ni saraf yang tadi ni lah. Yang saya tengah cerita ni saraf tunjang tadi. Di saraf tunjang ni sebenarnya tengok yang sebelah kanan ni kan. Yang warna hijau ni tadi. Di dalam dia ada spinal cord. Spinal cord ini ada cecair yang selalu orang CSF cecair yang orang kata tebuk tulang belakang ambil air. Itulah dia untuk buat spesimen selalunya kalau ada jangkitan sangat-sangat bahayalah. Bayangkan kalau cecair di dalam tulang belakang ini ada jangkitan. Itu yang boleh menyebabkan meningitis terutama pada kanak-kanak meningitis dan bahaya juga. Saya ada seorang kawan ni jiran lama saya di kampung lah tapi dia duduk di Subang Jaya. So apa berlaku, dia dalam 100 orang ada 1 orang akan mendapat penyakit tu. Penyakit ni di mana di tulang belakang di spinal cord tulang saraf tunjang ni dia punya spinal cord tu dia kecut, dia lurus, dia kecut, dia lurus, dia kecut, dia lurus. Rasa pelik tau. Rasa pelik. Dia dah buat operasi 3 kali di cervical tetapi tidak boleh juga sembuh sebab benda ni berlaku semasa kecil, tidak perasan. Dia tidak perasan. Bila dah dewasa baru rasa. Jadi dia
rasa lumpuh daripada kaki dia naik ke atas. Jadi agak luar biasa penyakit tu. Nak sebut pun agak susah sikit nak cakap, tetapi dia lemah. Dia lemah sebab tu dia nak pergi bilik air, dia kena dipapah. Tapi dalam bilik air dia boleh buatlah untuk mandi sendiri perlahan-perlahan kan. Tetapi inilah penyakit-penyakit yang agak mencabarlah kan. Itu dugaan Allah sebenarnya. Tetapi itulah, selagi kita sihat, kita jagalah tulang belakang kita. Okey, next. Seterusnya ni. Okey, inilah struktur saraf. Saraf ni nampak macam ni kan. Dia adalah neuron, merupakan jaring-jaringan yang agak kompleks. Kalau tengok dalam bawah mikroskop, macam ni lah rupa dia. Tapi kalau kita tak tahu, saraf macam mana? Macam tu. Tapi kalau kita buat pembedahan, kita boleh bezakan antara salur darah tu ada tentulah dia merah kan, ada darah. Tetapi kalau saraf dia warna putih-putih sikit. Tendon tu berbeza lah. Jadi kalau saya yang tengok operation tu, kadang-kadang saya boleh beza kan, bila doktor pun akan explain dekat saya, yang ni saraf, yang ni salur darah, yang ni tendon, macam tu lah. Jadi di sini ada gambar bawah mikroskop lah ya. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Jadi sebagai saya kata tadi, fungsi dia lah untuk menyelaras dan mengawal sistem tubuh manusia bertindak sebagai pusat kawalan fizikal kita, mental kita, emosi tubuh manusia ni menyimpan maklumat yang kita terima saraf ni tadi Okey, next. Okey. Selalu orang akan kata sakit saraf macam saya kata kawan saya tadi kan Jadi sakit saraf adalah kesakitan disebabkan oleh kerosakan atau penyakit yang menjejaskan saraf. Saraf tunjang atau otak. Doktor akan mengatakan sakit saraf ini sakit neuropati. Neuro ialah saraf. Kalau orang kita cakap saraf, kalau doktor selalu cakap neuropati dianggarkan bahawa 5 hingga 20% populasi umum mengalami sakit saraf. Jadi banyak tu orang mengalami sakit saraf. Saya rasa setiap orang adalah sikit masalah saraf. Mungkin tak serius tapi sikit-sikit, jadi kita kawal daripada sekarang Contohnya macam kita kena ambillah suplemen yang membantu kan untuk saraf kita. Saraf ni dia perlukan vitamin, dia perlukan dia punya mineral sebab saraf ini adalah sel. Dia adalah sel. Ingat tubuh badan kita ni semua sel termasuk saraf. Jadi apabila saraf tercedera atau rosak, ia kemudian gagal untuk berfungsi dah. Saraf tu contoh bila kebas-kebas di jari kan, tak rasa kan, jadi susah nak berfungsi, ataupun saraf tu dah keras ke, misalnya kata nak gerak pun tak boleh kan. Jadi dia akan menghantarkan mesej spontan ke saraf tunjang bila dah rosak tu daripada otak. Dia ada kaitan tu tadi dua tu kan, saraf cranial dan saraf peripheral tadi Jadi saraf tunjang dan otak akan mentafsirkan mesej tersebut sebagai sakit. Jadi kalau kata kita kita tercocok jarum terasa sakit kan, itu saraf lah. Jadi saraf selalunya bersifat kronik, dia boleh berterusan hingga berbulan-bulan atau lebih tanpa sebab yang jelas. Kadang-kadang tak tahulah tiba-tiba sakit apa orang kata sakit di bahagian lengan, contoh tangan sakit. Jadi kita tak tahu sebab, padahal sebenarnya kadang-kadang saraf kita telah mula nak damage, dia nak rosak ataupun kekurangan zat-zat vitamin untuk saraf. Sakit saraf juga boleh disebabkan oleh beberapa faktor termasuklah next ni. Okey. Dia boleh ini dia tertutup jadi banyak saraf disebabkan oleh macam pengguna alkohol ataupun sebab stroke boleh sebab stroke, kecederaan saraf tunjang, gangguan metabolik atau nutrisi macam saya kata tadi, kita tidak menjaga pemakanan lah contohnya, tidak memberi zat-zat kepada saraf kita kan, gangguan jangkitan contoh autoimmune ni yang boleh sistem saraf lah juga ubatan kadang-kadang menyebabkan saraf kita menjadi tidak sihat terlalu banyak makan ubat peningkatan umur dan tahap kecederaan itu juga salah satu punca lah. Jadi di sini
saya ingin fokus kepada satu dulu, iaitu tak apa, next ni, iaitu sciatica. Pernah dengar sciatica? Saya pernah rasa sakit sciatica tu. Apa itu sciatica? Okey, ini merupakan kita kan sebagai terapis kena tahu bab ni. Ini sangat penting. Ia merupakan salah satu kesakitan pada bahagian anggota bawah tubuh, ya. Tubuh badan tu amanya kaki, yang berpunca daripada iritasi pada saraf sciatica ni. Inilah saraf sciatica, Ini yang nampak tak tengkorak tepi yang hitam ni kan. Ini daripada punggung kita ke bawah, ke bawah sampai ke hujung kaki, dia rasa macam pija atau pija lah, macam pedih, sakit, ya. Kesakitan sciatica ini boleh bermula dari belakang, kemudian ia akan merebak ke punggung, macam saya kata, kaki, paha dan juga pergelangan kaki. Jadi ia merupakan saraf yang paling besar dalam tubuh badan manusia, atau dalam kata lainnya urat paling besar lah. Ya, sebab saya dapat sciatica ni semasa mengandung. Masa mengandung, kita tengok bila kita punya tulang pelvik, ia dekat dengan kandungan kita kan. Jadi uterus kita tu, rahim kita tu membesar dan membesar. Kadang-kadang dia boleh menekan kepada sciatica. Jadi sebab itu bila nak jalan sangat sakit. Kalau orang tua kata tersepit. Jadi alhamdulillah saya berjumpa seorang dulu arwah kepada moyang kepada husband saya lah kan. Dia membantu untuk membetulkan saraf sciatica saya tu. Jadi bila saya berjalan alhamdulillah baik, sehingga saya bersalin lah. Jadi kadang-kadang bukan juga disebabkan bersalin, disebabkan mengandung, tetapi mungkin disebabkan oleh pergerakan kita, atau kita salah melakukan orang kata exercise, contoh macam itulah. Okey, next ni. Jadi ini punca berlakunya sciatica ni. Kalau kita tengok daripada belakang, turun ke punggung, turun ke paha, turun ke betis sampai ke kaki. Ini yang berlaku. Jadi bila kita nak buat rawatan kan di sini, inilah urat-urat yang you kena tahulah. Okey. Ia berlaku bila rawan tu ialah tulang belakang kita tadi. Rawan panggil apa? Cartilage atau disc. Di setiap tulang lambar, tulang belakang kita ini berlaku macam bulging, ataupun dia jadi terpenyek, macam dia dapatkan tekanan. Nampak tak yang bahagian gambar warna biru tu, dia terpenyek. Jadi dia akan keluar di sini, ialah dia punya disc tu, rawan tu akan terkeluar. Jadi rawan tu akan berubah bentuk dan menjadi bengkak dan semakin melebar. Bila dia semakin melebar, menyebabkan urat ini dihimpit terus oleh tulang rawan ini, dan secara automatik menghasilkan iritasi pada saraf sciatica. Sebab ditekan kepada kita punya salur tadi panjang kan, saraf kita kiri kanan tu dah disempitkan, dah dipenyek kan, dihimpit macam tu. Jadi menyebabkan sakit lah. Ada juga faktor lain yang boleh menyebabkan masalah ini, antaranya adalah pertumbuhan tulang. Kadang-kadang ada luar biasa sikit lah, ada tumbuh tulang ataupun tulang terlebih di sekitar lambar, ada tumor mungkin, ada perdarahan dalaman juga boleh menyebabkan, ada jangkitan pada tulang, TB tulang, TB tulang juga boleh mengubah kita punya structure, bentuk kita punya tulang rawan, kita punya tulang vertebra tu dan juga faktor mengandung macam saya kata tadi kan, itu pengalaman saya mengibatkan perubahan dan gangguan pada sciatic nerve tu tadi, sangat-sangat sakit. Okey, next. Okey. Terusan ni. Boleh faham tengok gambar ni, kalau tengok ini tulang-tulang belakang kita lah yang bulging ni. Okey. Okey, ni next. Seterusnya slide. Ada lagi slide kan?
Saya di internet tak berapa stable je. Okey. Okey dah. Okey. So sciatica ni macam saya kata tadi kan, dia memang sakit. Kerana sakit saya rasanya macam pijam-pijam, macam panas tau. Ada rasa kebas-kebas ya. Saya rasa tu pengalaman saya tahu ada rasa seperti jarum nak cucuk-cucuk halus menikah di bahagian yang sakit tu Jadi hilang kekuatan pada bahagian kaki yang sakit. Terlalu menahan sakit walaupun doktor dah bagi ubat kita makan ubat tahan sakit Sakit bermula dari belakang secara perlahan-lahan menjala ke punggung, pelipat, paha, betis dan ke hujung jari kaki. Bila dah teruk nak berjalan pun tak boleh, kadang-kadang jadi macam rasa nak lumpuh pun ada masa tu kan. Jadi sakit ni boleh hilang pula kalau pesakit ni meniarap. Bila kita lega, bila kita meniarap, mengiring atau duduk duduk dia boleh lah. Tapi kalau berjalan lebih sikit ke tepi, semuanya bergantung kepada tahap kecederaan itu. Bila kita berdiri tu dia pressure itu yang menyebabkan sakit. Jadi bila kita baring, kita duduk dia tak adalah rasa sakit sebab urat saraf tu relax kan, dia tak ada tekanan. Okey. So next. Seterusnya, ada siapa pernah rasa sciatica ni? Kalau pernah rasa tahulah macam mana rasa sakit je kan. Okey, terusnya ni. Okey. Jadi macam mana rawatannya? Ubat-ubatan dah tentulah sebagai penahan sakit kan. Sebab dia kadang-kadang dia bagi vitamin saraf. Contoh yang paling famous lah kalau kita boleh dapat juga di farmasi ialah Neurobion. Neurobion tu kalau dalam TV pun ada iklan kan untuk saraf kan. Kemudian kita perlukan juga fisioterapi. Fisioterapi pun dia akan pergi bagi exercise ataupun dia bagi macam heat terapi senaman, adalah teknik-teknik senaman terapi saraf atau urutan ni penting. Ini adalah tugasan kita sebagai terapis dan juga memberi suplemen. Okay, so next. Okay, ini salah satu cara kita nak baring orang yang sakit satikan sama dikurang dengan heat lah, dengan panas jadi kalau panas tu di fizio dia akan bagilah pad yang untuk panas kan. Sebab itu kalau pesakit kena setiakan, di kebanyakannya fizio akan menggunakan rawat terapi panas untuk mengurangkan sakit dan melancarkan peredaran darah. Itu saja tugas dia. Untuk panas tu nak lancar peredaran darah. Tapi kalau kita buat urutan, sama juga melancarkan peredaran darah kan. Lagi bagus sebab yang itu hanya letak je heat dia kan. Kalau kita urutan lagi menarik lah, orang kata lagi berkesan lah sebab kita sentuh urat dan saraf tadi kan. Posisi yang mengurangkan sakit ni contoh membengkokkan mengikut kesesuaian dan ditampung dengan bantal. Inilah cara kadang-kadang dia kena selalunya sebelah. Kalau sebelah kiri baringlah, jadi sebelah kiri tu kena relax atau yang sebelah yang sakit tu kita naikkan atas bantal lah. Okey. So seterusnya ni. Okey, cara seterusnya untuk senaman ni. Okey. Jadi ini salah satu senaman lah yang kita boleh beri kesan yang positif jika dikombinasikan dengan ubatan atau dengan sebenarnya kita nak bagi suplemen ubatan tu dia hanya kontrol sakit nak sembuh tu ada dengan terapis dan juga suplemen. Cara ialah sebenarnya kaki kita ni perlu ditegangkan dengan menolak kaki ke atas itu arrow tu kan ditolak kaki ke atas dan api terasa tegang kaki yang sakit tadi dilepaskan bila rasa tegang lepaskan dulu secara perlahan dan dilakukan sehingga rasa ringan dan sakit ini berhenti berdenyut kalau tambah sakit atau teruk henti serta-merta. Kena buat slowly lah dan buat sikun dia berapa kali, nak buat mungkin 10 kali InsyaAllah dia akan membantu okey, seterusnya ni. Okey, ini adalah terapi saraf. Inilah bahagian-bahagian yang menyebabkan sakit. Jadi yang merah tu kan bahagian-bahagian yang sakit lah.
Jadi selalunya kalau kita point X tu adalah untuk kita nak terapi. Ini tips saya bagi sebenarnya ini adalah cara bagaimana kita merawat saraf ya. Jadi yang X tu untuk kita tekan lebih sikit lah. Sebab kita tekan tu dia akan membantu Yang lain tu bunga-bunga urutan Yang ini mungkin kena belajar dengan apa orang kata Coach Suraya lah dia lebih pakar di segi urutan tu kan. So yang poin-poin tadi tu adalah untuk tekanan lebih sikit lah. Fokus kepada X tanda X tadi tu. InsyaAllah dia akan membantu. Okay, next satu lagi gambar Raja. Saraf ini dia sampai ke bawah saya kata tadi daripada belakang punggung sampai ke bawah inilah tanda-tanda X yang you boleh fokus semasa buat urutan. InsyaAllah. Okey, terus lagi ni jadi solusi jari emas tu you ialah nombor satu ialah gamat. Kita dah tahu dah jari gamat itu banyak nutrisi, banyak khasiat dia untuk saraf. Ya, kita beri saraf kita nutrisi sebab saraf juga adalah sel. Betul? Jadi yang keduanya ialah PEP. PEP sangat membantu. Saya cakap dulu masa saya sakit dan saya jatuh kena koksit tu tak ada PEP. Tapi sekarang saya kalau ada sakit sikit-sikit ke bahu ke sakit dah tentulah PEP kan. Tapi lately ni memang saya consistently pakai setiap malam. Alhamdulillah tidur sangat nyenyak dan sakit-sakit badan tu rasa kurang lah. PEP sangat membantu sebab dia mengaktifkan stem cell. Ingat, jeli gamat Dr. Cell. PEP mengaktifkan stem cell. Dan ditambah pula dengan terapi urutan atau saraf tadi, sangat 3 kombinasi yang sangat bagus untuk sistem saraf kita. Okay, dan next. Inilah saya selalu akan guna gambar rajah ini bahawa kena ingatlah apa yang ada dalam gamat. Apa yang ada dalam gamat membantu sel. Ia adalah Dr. Cell. Ini sebagai ulangan lah kan. Sebab apa dia ialah macam ni kan, kesan vasodilatasi ni ialah untuk pengaliran darah. Sebab ingat dulu hari tu saya pernah cerita tentang salur darah kan. Bila salur darah kita cantik, kalau dia keras, dia macam salur PVC keras so dia tidak boleh mengepam dengan baik. Tetapi kalau dengan gamat, dia sangat-sangat menganjalkan salur darah kita dan darah kita boleh berjalan dengan baik, yang ada nutrisi dan oksigen akan pergi ke seluruh badan kita termasuk saraf. Saraf tu jangan buat main. Saraf sangat penting Jadi segala tubuh kita ni Allah telah jadikan sangat istimewa dan sangat penting setiap inci daripada tubuh kita itu. So macam saya kata tadi, kita kena ambil PEP kan. Ini sangat membantu sebab ia membantu meredakan kesakitan. Itu luaran. Kalau gamat meredakan kesakitan juga kan, itu untuk dalaman. Jadi kita dah tahu banyak testimoni daripada PEP. I tak tahu Ani boleh guna tak video tu, sebab saya save tak boleh yang ni. Boleh main tak? Tak boleh main. Kejap. Sekejap saya share. Sebab kalau siapa tak pernah guna PEP, dia tak tahu rasa nak cerita. Kan? Bila dah pakai PEP, kita dapat rasa, kita dapat orang kata gambarkan rasa, kita boleh bercerita. Boleh bercerita dengan orang. Apakah kesan bila kita pakai PEP tu. Kan? Ini adalah salah satu testimoni yang kita tengok. Kak share sound tak? Ya. Sekejap. Tekan klik sound. Dia ada masalah saraf sebenarnya. Sebenarnya saraf tu. Play semula Kak. Mengalami Replay. sakit dan sengas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Mastura. Saya beli PEP ni
minggu lepas dah genap seminggu lah saya menggunakan PEP ni. Patch ni sakit saya yang saya mengalami dah hampir 6 bulan saya. Daripada pinggul saya hingga ke lutut dan buku ladi saya sakit dan sengah memang sakit sangat lah situ. Tiap malam kalau nak tidur tu memang masa itulah sakit tu akan attack. Semenjak saya merasai hilang sakit ni selepas I think 3 hari dah guna PEP malam, dan saya dapati yang sengah-sengah tu pelan-pelan dia dah hilang. Dan selepas seminggu tu sengah tu masih ada tapi sikit sangat, off and on lah dia datang. So saya rasa mungkinlah PEP ni reaksi dengan saya. So berilah PEP. Okey. Itu salah satu daripada. Jadi banyak lagi testimoni yang kita boleh tahu, yang boleh kita tengok daripada kita punya testimoni punya Telegram. Jadi itulah saya katakan di mana 3 penting tadi, iaitu jari gamat, PEP dan juga terapi. Terapi. Jadi terapi itu adalah praktikal yang kita kena belajar, insya-Allah. Ya, jadi sangat membantu untuk diri kita juga kan, kita punya kawan-kawan yang memerlukan untuk kita dapatkan memberi servis kepada diorang. Itu saja yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Saya rasa itu saja. Minta maaf terlewat ya. Jadi saya rasa membantu info-info ini untuk semua yang di sini. Okey, yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Itu yang kena ada matron ni kan. Banyaknya ilmu tanpa kita sedar ya. Selama ini tak tahulah tulang belakang tu berapa, ada L berapa, banyak pula L ni. Ya, kadang-kadang ada orang bila dia sakit dekat macam ni ya, kadang-kadang sakit dekat lutut, dia pergi buat sampai lutut tu lagi sakit. Rupanya dekat atas, dekat belakang, tulang belakang tu ya. Masya-Allah, ilmu yang luar biasa lah kita. Ya, supaya Allah memberi banyak ganjaran kepada kita kerana menyumbang ya ilmu-ilmu, seolah-olah kita berada dalam nak jadi nurses pula kan. Ya, jadi itulah setakat ini saya rasa kalau ada siapa-siapa nak bertanya dengan Coach Rosita, Coach Matron Rosita, panjang pula, lepas tu besok Datin Coach Datin pula kan. Sila-sila, sebab saya tengok hari tu ya, masa Ita buat dekat masa nak kata booth ya, kat booth tu, wah lain macam ya. Orang suka kepada booth Akademi Jari Emas. Apa yang membuatkan mereka suka di booth kita tu, Ita? Okey, sebenarnya kalau kita tengok kita punya team sangat baguslah, diorang menarik kan. Dan kita ada macam yang best tu masa kita buat happy hours tu, bila kata spam mata 5 minit, ya Allah queue. Queue masa nak buat tu. Lelaki yang perempuan, suami Aliza Adin sampai tak menantangan lah pula kan. Jadi sebenarnya orang berkehendak sebenarnya. Cuma di awalnya dia malu-malu. Dan satu lagi banyak pula yang mencari kaki. Saya nak urut kaki. Kaki. Jadi tempat kita tu sempit kan, sampai berlaga-laga lah nak mengurut kakinya. Datang lagi seorang nak kaki. Padahal kita nak bagi. Rupanya kaki pun stres juga. Sebab ada banyak jalan. Tapi bukan juga yang pengunjung yang nakkan sakit kaki tu kan, nak urut kaki. Kebanyakan vendor kat situ. Vendor kat situ. Sampai yang booking besok ya, saya nak besok ya. Jadi situ. Jadi saya rasa satu bila kita tengok balik sebenarnya satu peluang. Cuma kita punya space tu kecil je. Kalau kita dapat 2 booth tu aja, menarik tu. Rasa lagi banyak tu boleh dapat tu kan.
Tapi insya-Allah lah akan datang. Jadi dia tarikannya juga bila kita bercerita tentang misalnya di stage di atas stage saya pun bercerita tentang peluang. Jadi peluang ada juga yang datang bila kita dah urut 5 minit tu pun boleh jual. Masjidah, Ella, Sabrina boleh jual walaupun 5 minit tu tadi nak urut mata je sepa mata boleh menjual. Tiara Jana dengan Amor boleh jual. Hani pun sama. Jadi alhamdulillah sangat-sangat menarik ajar masa tu. Maksudnya 5 minit punya penangan cukup berbisa ya. Yeah. Okay, so apa yang boleh kita katakan bahawa apabila dah ada ilmu, lepas tu you put into action, you duduk ramai-ramai, you enjoy doing it ya, maka you akan nampak hasilnya, masya-Allah. Jadi kalau kita katakan hari ini ya, bagaimana untuk kita berjaya, pastinya kita kena berjaya secara berjamaah. Okay, right? Jadi macam katakan sekarang ni nak Ita, sebab saya dimakan Cikgu Maria pun excited lagi, ada lagi tempat yang nak dipergi ya. Teruskan dan sambil itu kita kena bercerita bahawa apa yang kita ada di EDC tu di EDC kita ada bilik ya untuk terapi ya, dan juga kita ada bilik untuk perbincangan, dan itulah pada 16 bulan kita akan berada di situ tak ya, kita akan bersama-sama melihat, kita akan bagi step lah apa macam mana kita nak buat lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak yang lain daripada ni? Ada apa-apa? Sebab malam ni insyaAllah council members nanti saya masukkan, kita ada Zoom dengan council members dengan para stokis, insyaAllah kita akan adakan satu taklimat khas lah. Okey, ada apa lain tak? Topik you tu tadi bagus sangat lah. Masa Ita tak ada gitu, dekat program kita di KTSN, kita ada makngah daripada Kepala Batas. Yang saya cakap dia pandai dekat buat alignment. Dia cerita ni alignment. Bukan kereta je, kereta punya buat alignment kereta, tetapi manusia ni juga ada alignment. Dia tengok kita, dia tahu kat mana kita punya problem. Macam saya, dia tengok kat mana saya sengit. Oh, saya ada sengit kat situ, sengit kat sini. Betulkan balik, masukkan balik dia tu pada tempat-tempatnya. Wah, itu dah lain cerita tu. Tapi bagus juga kan, dipandang je dia tahu ni alignment lari ni kan. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu mengapa bila lagi berumur bersepah jalan kita, rupanya alignment lari. Kan? Jadi nantilah kita sampai, insya-Allah sikit-sikit kita akan sampai juga ke ilmu itu. Jadi sekarang kita gunakan ilmu basic ya, bagaimana menerapi orang dalam masa 5 minit ya, dan seterusnya kita melakukan urus niaga. Ya, sebab urus niaga ni kita panggil dia, kalau tanpa urus niaga bukan usahawan namanya. Ya, jadi nak menjadi seorang usahawan, dia mesti ada benda yang boleh diperkatakan, dia mesti bertukar tangan. Apa yang boleh bertukar tangan? Adakah produknya, servisnya, maka itulah perniagaan. Ya, jadi jangan ikut tak buat yang hasilnya, dia panggil ada outcome. What is the outcome? Jadi kita kena buat dan kita tengok outcome. Buat kemudian apa yang akan boleh jadi. Tanam pokok ada buah ke tidak? Tanam padi ke tanam lalang? Nampak tak? Semua kena tahu. Tanam betik jantan ke betik betina? Ada juga ke jantan betina kan? Ni tanam betik kan, sekali tengok berjurai-jurai dia punya bunga keluar. Dia tunggu juga pokok tu, pokok keluarkan buah. Kan? Pokok tu dah menyatakan aku jantan. Itu sebab aku bagi kau bunga je. You know? Tapi kadang-kadang kita tak tahu ilmu itu. Sampai pokok tu mati atau puan ni mati, masih lagi dia mengharap buah akan keluar daripada pokok yang mengatakan bahawa aku tidak akan boleh mengeluarkan hasilnya kerana aku keluarkan bunga saja. Betul ke ni? Betul tak? Betul tak? Betul tak ni? Betul? Sebenarnya memang kita dalam hidup kita akan diberi sebanyak indication. Dia bagi kita alamat-alamatnya, ini petandanya. Kalau ada petanda begini, cepat gerak, buat cara macam ni. Kan? Jadi jangan pula besok bila orang tanam padi, kita biarkan tak jaga, tak bela, maka tumbuh lalang. Jadi besok orang sabit padi, kita sabit lalang. Kan? Masalah besar tu kalau benda tu berlaku. Jadi insya-Allah bersama kita dalam Akademi Jari Emas ya, kita akan sentiasa mencari jalan-jalannya, dan of course lah ya, perhimpunan kita ialah pada 2 hari bulan ya. Perhimpunan kita pada 2 hari bulan dia tukar bukan kerana apa, kerana dewan itu tidak boleh dapat.
Saya nak ke 1000 tetapi kita boleh buat 500. Jadi cepat-cepatlah siapa cepat dia dapat. Right? Memang luar biasa. Tajuk pun bagus kan tak? Tengok tak tajuk? Suka tak tajuk dia? Tindak jaya. Tindak jaya ya. Datang kosong balik berisi. Dia macam bunyi dia kan. Datang kosong balik berisi, bersemangat dan terus boleh menjadikan kerana dia akan bertindak dengan jaya ni. Tak lain tak bukan dengan bapa motivasi Malaysia. Kita panggil apa? Guru kita lah. Kita punya guru ataupun Tok Abah. Jadi insyaAllah I think Tok Abah pun excited. Bila saya tunjuk gambar dewan tu pun dia sepatutnya tak boleh pun jadi boleh lah. Dia kata mungkin inilah penyebabnya the energy yang akan datang. InsyaAllah. Jadi untuk tu saya rasa cukup setakat ini dan saya serahkan balik pada Ani. Kita jumpa besok. Besok is what? Besok dengan para writers. Kepada Dr. Noor dan tim Ella, minta maaf Ella, minta saya turun ke apa nama tempat ya? Senawang. Kan, tapi tak bolehlah nak pergi tengok dewan pula gini. Nak tengok dewan, ada beberapa perkara lagi yang urgently kena tengok. Dan insyaAllah kita akan adakan Zoom untuk anda tidak terkata-kata. What is happening? Apa yang sedang berlaku? Tak ada apa yang berlaku pun. Yang berlaku ni adalah Akademi Cari Emas mengeluarkan produk sendiri. Kita ada produk sendiri yang anda boleh sambil anda bawa program ataupun bercerita tentang kesihatan dan sebagainya, gamatnya adalah gamat yang dikeluarkan oleh Akademi Jari Emas. Gel minyak urut dikeluarkan oleh Akademi Jari Emas. Jadi insyaAllah itu sebab berita-berita ni akan kita bagi tahu dari masa ke semasa. Dan perhimpunan ini adalah perhimpunan para atau saya panggil ejen perubahan dalam jihad ekonomi. Siapa kita, ke mana kita, nak bawa apa. Okey, untuk itu saya serahkan kepada Ani. Terima kasih Tah ya. Kepada semua yang lain, selamat maju jaya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Puan Hajakia, terima kasih Coach Metro Universita di atas perkongsian ilmu yang sangat hebat tadi. Juga terima kasih kepada Kak Asmah yang sudi berkongsi pengalaman beliau sepanjang berada dalam Akademi Jari Emas tadi. Alhamdulillah kita tengah mendengar perkongsian dari Coach Rosita berkenaan dengan saraf tunjang tu. InsyaAllah dengan mengetahui tentang di mana saraf-saraf penting dalam badan kita boleh membantu kita dalam industri kesejahteraan ini, di mana kita dapat melakukan terapi, kita boleh gambarkan di mana bahagian-bahagian penting yang perlu diterapikan. Dan insyaAllah dengan ada kebaikan-kebaikan dari makanan berfungsi kita seperti jari gamat dan juga PEP untuk kesihatan badan yang menyeluruh. InsyaAllah sama-sama kita amalkan pemakanan yang baik dan melakukan latihan terapi. InsyaAllah kita boleh membantu masyarakat luar di sana dengan lebih baik insyaAllah. Jadi saya rasa setakat ini dulu majlis kita pada pagi ini. Kita tangguhkan majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Terima kasih Anik Coach Noraini. Amin. Dengan itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sembang subuh pagi esok bersama dengan tim writers. Terima kasih semua. Terima kasih Coach Rosita. Terima kasih Coach Hajakia. Terima kasih Coach Noraini. Assalamualaikum dan semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.